wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Mas Wida Yubiti Salim, nombor metrik 274711. Bersama rakan-rakan seperjuangan saya akan membentangkan hasil tugasan kami berkaitan teknologi komunikasi dalam syarikat Tenaga Nasional Berhad TNB. Teknologi komunikasi dikatakan amat perlu dalam pelbagai bidang pekerjaan. Ianya juga merupakan bonus dan kelebihan kepada organisasi dalam membentuk sesuatu yang lebih berdaya saing dan maju. Oleh itu, sebagai pekerja khususnya pengurus dalam sesebuah syarikat, kecekapan dan kemahiran teknologi adalah sesuatu yang amat penting. Secara amnya, teknologi komunikasi adalah proses interaksi antara komputer kepada komputer melalui penghantaran, penyimpanan dan pemprosesan maklumat melalui pelbagai medium. Data dan mesej boleh dihantar dengan lebih cepat, berkesan dan cekap menggunakan teknologi komunikasi. Apabila arahan diberi kepada seseorang, respon dan komunikasi dua hala perlu wujud. Teknologi komunikasi bukanlah benda yang baru dalam Malaysia, tetapi tetap terus menjadi titik permasalahan dalam aplikasi dan penggunaannya. Rakan-rakan saya akan membentangkan bagi membincangkan permasalahan yang timbul dalam syarikat Tenaga Nasional Berhad TNB dan strategi penyelesaiannya. Dipersilakan. Tenaga Nasional Berhad TNB adalah sebuah syarikat utiliti elektrik terkemuka di Malaysia. TNB terlibat dalam perencanaan, penghantaran dan penagihan tenaga elektrik. TNB juga terlibat dalam pelbagai inisiatif berkaitan tenaga lestari dan pemeliharaan alam sekitar. TNB diasaskan pada tahun 1990 dan sejak itu TNB telah berkembang pesat dalam pelbagai aspek industri tenaga elektrik dengan hampir 300,000 pekerja mahir dan kurang mahir. TNB dimiliki oleh Khazanah Nasional, PNB, KUAP dan KDBSP. Dengan prestasi cemerlang TNB turut dianugerahkan jenama terbaik di London bagi kategori tenaga dan anugerah Job Partial kebangsaan pada tahun 2018. TNB berperanan dalam pembangunan loji elektrik, penjanaan kuasa serta pengagihan tenaga elektrik di seluruh negara. TNB bukan sahaja berperanan sebagai penyedia tenaga elektrik utama di Malaysia, tapi juga berperanan dalam pembangunan ekonomi, inovasi teknologi dan kelestarian alam. Dengan komitmen serta kecemerlangan dan kelestarian, TNB dijangka terus menjadi pembangkit utama kemajuan negara dalam bidang tenaga elektrik. Terima kasih Madam Nina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syakila Baharum akan membentangkan berkenaan isu pertama, kemahiran teknologi komunikasi dalam organisasi TNB. TNB telah memperkenalkan sistem pendigitalan penuh berfasa. Antaranya ialah Automatic Digital Bill yang boleh dijana terus daripada aplikasi MyTNB. Namun isu utama yang timbul adalah ketersediaan teknologi itu sendiri. Aplikasi tersebut memerlukan kemudahan internet dan telefon pintar bagi menjadi media komunikasi dalam hasilkan bil dan memaparkan graf bil semasa serta bil 6 bulan terdahulu. Perkara ini menjadi kekangan terutama bagi mereka yang berada di luar bandar. Ini akan menyukarkan kecekapan teknologi dan efisiennya sistem sampai kepada pengguna. Penjanaan bil secara automatik juga berkemungkinan berlakunya kesilapan sistem. Contohnya yang berlaku pada tahun 2019 berkenaan kerosakan perakam digital atas talian. Akibatnya ramai pengguna mendapat bil tinggi pada tempoh terjadinya kesilapan tersebut dan penalti dikenakan kepada syarikat TNB itu sendiri. Itu sahaja dari saya serahkan kepada Madam Moda bagi isu kedua TNB. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Monlinda Mitrusan, nombor metrik 274355. Saya ingin menerangkan berkaitan dengan isu nombor 2 iaitu penerimaan pengguna. Terkait daripada isu ketersediaan teknologi yang dibincangkan di topik sebelum ini membawa kepada keseluruhan dalam penerimaan pengguna dalam teknologi maklumat. Okey, isu teknologi memberikan kesukaran dalam penerimaan pengguna dalam komunikasi teknologi maklumat ini. Yang keduanya, maklumat perlu sampai kepada pelanggan dengan tepat serta memberikan penerangan yang mudah bagi pelanggan faham penggunaan kemudahan komputer, membayar bil janaan automatik melalui AMI. Terima kasih. Isu yang ketiga adalah kesedaran kaki tangan TNB. Permasalahan berikutnya ialah kesedaran kaki tangan syarikat TNB itu sendiri dalam memastikan sesuatu komunikasi itu efektif. Maklum balas menjadi perkara yang amat dipandang penting kepada pengguna. Faktor pangkat, umur dan budaya pekerja dan pekerjaan rutin harian terdahulu
boleh menyumbang kepada permasalahan ini. Kemungkinan kaki tangan tidak memerhati kepada permasalahan pengguna aplikasi MyTNB boleh menyumbang kepada kurangnya minat pengguna yang boleh mendatangkan masalah komunikasi teknologi. Buat masa ini, sistem pendigitalan bil ini masih tiada aplikasi maklum balas yang menggunakan teknologi terkedepan seperti kecerdasan buatan AI, bots dan seumpamanya. Oleh yang demikian, setiap masalah yang dikemukakan memerlukan masa dan kepekaan daripada kaki tangan TNB bagi tindakan maklum balas. Seandainya isu ini berlanjutan, kebolehberjayaan pendigitalan penuh dan automatik ini berkemungkinan gagal dalam menyediakan sistem aplikasi atas talian yang berkualiti kepada pengguna. Saya Nur Arzu Yaakob. Dalam memastikan kebolehjayaan sesebuah komunikasi teknologi, antara model yang boleh diperhatikan adalah pertama, model pengkayaan media. Kaki tangan syarikat perlu lebih peka dalam memberikan maklum balas dengan pantas dan betul dengan penggunaan bahasa yang mudah supaya maklumat yang sampai kepada pengguna adalah tepat dan memuaskan hati pengguna. Kedua, model pemprosesan informasi sosial. Corak interaksi yang betul seperti membalas setiap pertanyaan pengguna dengan kata-kata tulisan dan mesej yang baik secara positif mempengaruhi persepsi nilai dan peranan media. Dengan ini, pengguna mendapat pengalaman yang baik dan akan memberikan penilaian yang tinggi terhadap teknologi pendigitalan dan pemilihan media komunikasi ini akan melonjak penggunaannya. Ketiga, model dua kapasiti. Sistem pendigitalan penuh bil oleh TNB harus mempunyai kemampuan memberi maklumat yang betul dan pantas tanpa prejudis serta mampu mengangkut simbol atau makna yang disampaikan oleh pengguna aplikasi MyTNB itu sendiri. Antara jalan penyelesaian yang boleh digunakan bagi setiap isu yang dibincangkan adalah memastikan keupayaan pengguna mencapai teknologi yang diperkenalkan secara sama rata tanpa prejudis, mengambil kira kawasan luar dan dalam bandar. Sistem aplikasi MyTNB yang disediakan juga haruslah mesra pengguna dan tiada ralat dengan kecerdasan sistem yang maksimum. Penyediaan rujukan atau panduan penggunaan sistem yang ringkas bergrafik boleh membantu dalam pemahaman penggunaan aplikasi. Aplikasi yang mesra pengguna juga boleh mengatasi penolakan pengguna sistem oleh pengguna yang tidak celik IT. Ketiga, kaki tangan TNB hendaklah sentiasa memberikan maklum balas yang benar dan pantas. Ini kerana kemudahan komunikasi teknologi maklumat sepatutnya menyediakan maklum balas yang mudah dan pantas seiring dengan objektif utama kewujudan teknologi itu sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Azul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mumtaz Begum, nombor matriks 274434. Kesimpulannya, kemahiran dalam teknologi amat penting dari hari ke hari. Dalam tugasan ini, didapati permasalahan nyata yang dihadapi oleh syarikat tenaga nasional adalah berpunca daripada kelemahan kepengurusan komunikasi dalam teknologi maklumat, iaitu ketersediaan teknologi, penerimaan pengguna dan juga kesedaran kaki tangannya sendiri. Oleh yang demikian, beberapa strategi dan penyelesaian telah diketengahkan. 5 pemboleh ubah telah dipilih, iaitu communicator, audience, message, pemilihan saluran dan juga budaya. Di antara penyelesaian yang telah dipilih ialah sistem aplikasi MyTNB yang mesra pengguna dan tiada ralat, free error dalam memberi maklumat yang betul, tepat dan pantas serta mengadaptasi teknologi kecerdasan buatan AI dan bots dalam penyediaan maklum balas. Melalui pembaikan ini, maklum balas menjadi laju, besar dan cekap, komunikasi semakin hebat dan meningkatkan prestasi kerja serta ianya dapat merealisasikan hala tuju negara Malaysia menuju menjadi sebuah negara maju berevolusi dalam IR 4.0 bersama menuntun wawasan kemakmuran bersama WKB 2030. Terima kasih.